Yang ni kan? Kamu belum dapat lagi kan? Saya dah return. Sebenarnya kamu tag balik nama kamu ni, kamu boleh nampak kamu punya markup. Tak apa, nanti saya downloadkan. Okey, kertas kamu nanti baru cikgu pulangkan, baru kamu tengok mana yang silap, beritahu cikgu. Saya rasa ni auto dia terus tolong marking ni. So saya rasa mungkin tak ada kesilapan lah. Okey. Sekarang kita akan bincangkan soalan objektif. So saya dah buat analisis. Nampaknya semua soalan saya kena bincang. Okey. So rasa soalan ni susah ke senang? Minta respon sikit. Susah dan senang. Susah dan senang. Okey, untuk bahagian objektif rasa macam senang kan? Okey. So kamu boleh ambil kertas conteng ke, kamu catatkan jawapan dia. Okey, sebab saya dah buat analisa pun separuh saja. Okey, so soalan satu pun ada ramai yang salah. Apa tu simpan kira? Simpan kira ada yang jawab D. Okey, dia adalah jawapan dia sebenarnya adalah C ya. Okey, proses perakaunan melibatkan aktiviti kumpul, susun, simpan, rekod. Okey, dan melaporkan rekod-rekod perakaunan. Yang ni dia tak ada menganalisis mentafsir. Okey, dia tak ada menganalisis mentafsir ni So jawapan dia C. Okey, sebenarnya soalan ni saya ambil dari buku kerja kamu. Ingat lagi tak kamu buat buku kerja tu? Okey, untuk soalan 2. Soalan 2, keyword dia kat mana? Keyword dia kat sini ya. Dia had berterusan. Okey, kamu boleh rujuk buku teks ni. So ni adalah syarikat Berhad ya, Sendirian Berhad. Okey, syarikat Sendirian Berhad. Okey, seterusnya pasangan manakah yang betul? Okey, aset ialah akaun belum bayar ke? Bukan kan? Okey, belanja sewa diterima. Betul ke salah ni? Hasil komisen dibayar. Komisen dibayar dah belanja kan? Sewa diterima ialah apa? Hasil kamu kan? Okey. So kamu punya ni jawapan dia liability liability overdraft bank. Maksudnya kamu buat hutang dengan bank. Okey. So ni adalah pasangan yang betul. Untuk soalan yang keempat. Okey. Rasa-rasa dah ada jawapan kat sini kan? So dia nak apa ni? Dia nak digunakan untuk membayar gaji pekerja. So bila bayar gaji pekerja, kita bagi dia voucher pembayaran. Okey? Bayar gaji, kita bagi voucher pembayaran. Memo ni, nota kredit ni kamu tahu kan? Makluman kredit kamu cek balik. Okey, dalam buku kamu bab yang ketiga dokumen perniagaan. Okey, kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. KDK ni. Perlu ke saya buka buku teks? Kamu ada buku teks kat tangan tak? Okay. Yang ni adalah di bab yang keberapa ni? Bab yang ketiga, yang dokumen tu. Okey, kamu boleh cari jawapan kamu Muka surat berapa saya dah lupa dah. Saya ingat ni bab ketiga. Okey, dia ada satu ruangan kecil kat tepi tu. Dokumen. So nanti kamu cari. Cikgu, bukan K dan KDK tu bukan dekat invoice tu? Tak ada, bukan invoice tak ada. Saya tengok dekat ni, buku teks. Invoice Mana muka surat berapa? Hantar buku surat 101. 101. Mana 106, 101. Invoice. Sekejap Soalan dia adalah dia tanya kesilapan kredit dibetulkan dalam dokumen ini. Yang invoice ni dia tunjukkan dia boleh K dan KDK. Mana yang ruangan yang ditulis K dan KDK tu? Saya ingat dia ada satu ruang dia macam memo kecil kat tepi. Jawapan ni disemak oleh Cikgu Faliha.
Dia kata nota kredit. Jumpa tak yang mana dia beritahu K dan KDK? Tak jumpa. Bila nak cari dia tak jumpa Dia bukan bab 4 tak? Ni bab berapa? Dia kat bab 3. Kamu cuba tengok bab 3. Siapa yang tung. Ada orang masuk ke? Bab 3. Kamu cuba cari dekat bab 3. Itulah cikgu dah lama cuti kan. Tengok. Okay, tak bersedia. Okay, nota debit, nota kredit. Okay, yang kat sini. Okay, muka surat 79. Okay, memang kita tulis di invoice. Okay, memang kita tulis di invoice K dan KDK ni. Tapi dia kata K dan KDK ni adalah untuk dia pembetulan. Okay, atas invoice yang silap. Kalau kita buat silap di invoice ni, okay, K dan KDK ni kita akan bagi pada nota debit. Okay, kita akan bagi nota debit ataupun nota kredit. Maksudnya invoice kita tersilap bilangan unit ke, harga ke, ataupun jenama kan. Kita tersilap, okay. So dia akan kesilapan ni akan dilampirkan dari dalam nota debit dan nota kredit. Boleh faham tak penjelasan cikgu? Okay. Di invoice memang dia ada nyatakan K dan KDK. So mana kesilapan yang kita nak buat ni? Kesilapan tu di dalam dokumen nota debit ataupun nota kredit. Okey, kalau nota debit kita tambah order kan. Nota kredit tu kita pulangkan benda yang tersilap jenama semua tu kan. Betul tak? Okey, dia kata dibetulkan melalui dokumen apa. Okey, so keyword dia kat sini Okey, untuk soalan yang ke-6, dokumen yang mana menjadi sumber untuk jurnal belian. Okay, jurnal belian, ingat dia mesti yang asal okay, debit ataupun apa? Invoice asal. Okay, invoice asal ataupun nota debit asal adalah jurnal belian. Okay, seterusnya soalan ke-7. Okay, pasangannya, kalau invoice asal ialah jurnal jualan. Sekejap. Invoice asal belian. Ingat, asal ialah belian. Bila dia ada nyatakan asal, okay, bila nyatakan asal kat sini, okay, asal kamu ingat sama ada invoice ataupun nota debit, dia adalah jurnal belian. Okay. So, kalau jualan, jualannya ialah apa? Jualan ialah salinannya. Okay. Jualan ialah salinan, invoice salinan ataupun nota debit salinan. So kat sini yang tepat adalah nota debit asal dengan jurnal belian. Okey. Maklumat yang manakah merupakan butiran tidak terdapat dalam, yang ni tidak tak ada dalam buku tunai runcit. Okey, beli perabot. Perabot kita nak tulis kat mana? Boleh tak siapa nyatakan? Perabot ni kita nak tulis kat buku apa? Buku tunai. Buku tunai kalau kita mesti sama ada kredit atau tunai kan. So yang ni adalah buku tunai. Okey. Sebab dia adalah aset kita. Okey, sambung surat tambang bas ni semua dalam tunai runcit. Okey, tujuan pembahagian ledger. Kita bahagikan ledger ni kepada kecil-kecil kan. Kepada akaun-akaun, pelbagai akaun kan. Kita adalah mengurangkan risiko kesilapan dan ketinggalan catatan. Maksudnya kita check banyak kali lah. Okey. Kita bahagikan kepada ledger, pelbagai ledger. Okey, ledger am. Semua tu kita nak check sama ada tak kita silap mana-mana bahagian. Okey. Ke-10 dia kata apa? Diperoleh oleh Joint Enterprise ni, nilai inventory adalah rendah pada akhir tahun. Bagaimanakah nilai inventory rendah memberi kesan? Ingat lagi tak inventory rendah? Apa yang kena tinggi? Ni yang jadual yang cikgu hari tu tunjukkan
Okay, kos jualan tinggi, lepas tu okay, yang ni rendah. Inventory rendah ni dia, kamu ingat saja, inventory ni ada kaitan dengan untung kasar. I dengan you, okay. I dengan you ni ada kaitannya, okay. Kamu ingatlah, saya dengan kamu, okay. Kalau saya ni rendah, you saya pun rendah. Kalau I saya tinggi, you saya pun tinggi, okay. Sebaliknya dia berlawanan dengan kos jualan, okay. Kos jualan dia terbalik, okay. Kalau rendah dia jadi tinggi, kalau tinggi dia akan jadi rendah, okay. Boleh ingat petua ni. Okey, kita ke soalan yang ke-11 yang manakah tidak terdapat dalam komponen PKK ni. Okey, dalam PKK kita tak ada belanja dan hasil. Okey, yang lain-lain tu kamu ada kira kan? Ingat lagi kamu buat PKK yang dalam soalan last kali yang kamu buat nanti So belanja dan hasil dekat mana? Untung, rugi. Okey. Aset semasa. Aset semasa ialah dia mudah ditukar dalam bentuk tunai. Okey, maksudnya tunai, cash kita, lagi apa? Duit dalam bank kita. Okey, yang tu adalah aset semasa. Lagi ABT, kita minta duit daripada customer, ialah aset semasa kita. Seterusnya soalan 13, yang manakah dokumen perniagaan tidak, okey, digunakan dalam urus niaga kredit. Okey, kita tak nak bayar duit, kita tak ada cash money. Kita tak ada cash money. So, kita akan guna invoice, guna nota debit, guna nota kredit. Okey? So, yang manakah tidak gunakan bil tunai. Tunai ni kita kena bayar apa? Kita kena bayar duit tunai lah. Okey? Ini kita kena bayar cash. Okey? Maksudnya dia bukan kredit lah. Kredit ni kita hutang. Kita hutang dulu. Okey, kita tak bayar duit. Kita guna credit card macam tu lah. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, kalau bil tunai kita dapat receipt, kita dapat, okey, yang tu ialah cash. Okey, soalan 14. Apa yang nak kira ni? Okey, Puan Lina ni, dia telah membeli barang niaga. Okey, dengan harga dia berapa? 800 secara kredit daripada perniagaan Jamilah dengan syarat 5% untuk 10 hari. Kalau 2% untuk 15 hari. Okey. Dia beli ni pada 15 Ogos. Tapi bila dia bayar? Pada 28 Ogos. Yang mana akan menjadi pilihan? 2% ke 5%? 15 Ogos hingga 28 Ogos. Berapa hari ni? Kira dengan jari. 14. 14 hari. So yang mana satu dia dapat? Mesti yang 2% ni kan, betul tak? Okey, 5% ni dia tak boleh dapat dah. Okey, so kamu kira lah. Okey, dia nak berapa? Dia kena tolak 2%. Maksudnya yang dia bayar hanya 98% saja. Okey, yang ni saya terus darab, kamu tak payah tolak lagi. Okey, kamu akan dapat 784. Okey, yang ni maksudnya harga asal dia 100% kan. Kita tolak 2%. So, yang tinggal adalah 98%. Okey, soalan nombor 15. Okey, soalan 15 ni dia kata semua ni direkod dalam buku tunai. Kecuali, okey, kecuali buku tunai mesti semua cash kan. Okey, kecuali barang yang ni secara kredit ni. Okey, yang lain-lain dalam buku tunai. Okey, kalau cek ni pun dia banknya. Okey, bank dalam buku tunai ya. Okey, tunai lepas tu ni barang secara jualan. Okey, 15 ni tak ramai yang salah. Okey, soalan 16 ni ramai yang salah. Apa yang terfikir kat kepala kamu ni? Sebab ni jurnal pulangan belian. Okey, tengok kepala ni. Heading dia kat sini, ni jurnal pulangan belian. So, bila kamu tutup ni pada 31 ni, dia akan ke mana? Mestilah ke akaun pulangan belian sama dengan kepala dia. Okey? Mungkin kamu tersilap tanda tak? Sebab kamu ada yang tulis jumlah jurnal pulangan belian.
Okey. Yang ni nama akaun dia, akaun pulangan belian. Okey. Kita dah sampai ke soalan 17. Nyemping mendapati jumlah belanja adalah kurang. Okey. Jumlah belanja dia kurang daripada jumlah hasil. Okey. Hal ini bermakna apa yang tinggi? Belanja dia kurang. Okey. Keyword dia belanja dia kurang, hasil dia tinggi. Maksudnya dapat untung bersih ke rugi bersih? Okey, untungnya Untung bersih. hasil yang kamu dapat ni banyak. Jualan yang kamu dapat ni dia tinggi. Okey, belanja kamu kurang. So kamu dapat untung bersih. Okey, ke soalan 18. 18 pun ramai yang salah. Tadi sekali imbas saya tengok yang ni dia kata, berapakah bayaran balik? Yang ni kamu ingat tak sistem pajar ni? Okey, kita belanja berapa, kita kena top up balik. Okey, so sekarang kita tengok belanja dia hanya, pembayaran dia hanya 70 saja. Okey, maksudnya lagi 180 ni, 180 nak pergi apa? Dia akan baki, ingat lagi kita hantar bawah 180. Okey, so bila bulan yang baru, bila bulan Jun, okey, 1, kamu akan ada baki bawah-bawah 180. Lagi yang kamu top up daripada bank ataupun daripada tunai ke, kamu nak kena top up berapa? Kena top up 70 saja. Okey. So maksudnya kamu kena bayar balik yang kamu dah belanja. Kamu tengok belanja saja. Okey, tak perlu tolak. Okey, ramai yang dia terfikir kamu dah belanja, kamu ambil 250 tolak dengan 70. Kamu pilih soalan jawapan B. Okey, yang ni kena ingat sistem panjar, kamu belanja berapa, top up berapa balik. Okey. Untuk soalan 19. Menerangkan imbangan duga. Okey. Imbangan duga adalah senarai baki-baki akaun yang diambil daripada ledger ya. Okey, kita ambil daripada ledger. Okey, dah sampai soalan 20. Yang ni dia kata dia membayar gaji pekerja dengan cek. Okey, bila bayar gaji cek, kita akan kredit pada bank. So, gaji akan jadi debit. Okey, so 20 soalan ni. Oh, hari tu ada tak curi tengok buku? Tak beritahu cikgu Okey, so untuk bahagian kertas 2 ni, okey, sebenarnya pentaksiran ni pengetua suruh adakan ni, sebenarnya dia nak tengok tahap keseriusan kamu untuk belajar ni. Sebab kita dah lama PDPR, okey, cikgu pun dah lama online kan. So kita kena tahu apakah tahap penguasaan kamu ya. Okey, so kita abaikanlah kamu meniru ke, tengok buku ke, yang tu tak kisah. Okey, asalkan kamu adalah inisiatif untuk menjawab soalan. Okey, so yang ni kelaskan hasil dan hasil operasi, hasil bukan operasi ni. Okey, operasi ialah jualan, hasil bukan operasi hutang lapuk terpulih. Tahu tak apa tu hutang lapuk terpulih? Hutang lapuk tahu kan? Hutang lapuk tu orang tu tiba-tiba hilang. Customer kamu tu, dia dah beli banyak benda. Dia hutang kamu. Tiba-tiba dia meninggal. Ataupun tiba-tiba kedai dia bankrupt. Okey? Tapi bila dia akan terpulih balik, mungkin ada orang ambil alih balik. Ataupun orang yang peniaga, customer kamu tu wujud balik. Dia datang balik, dia bayar balik. So, dia adalah hutang lapuk terpulih. Okey, belanja operasi, belanja bukan operasi. Belanja operasi melibatkan kamu punya operasi kedai kamu lah, perniagaan kamu. Okey, kadar bayaran, ingat lagi apa tu kadar bayaran? Bagi saya jenis-jenis kadar bayaran apa tu? Boleh? Ciaci? Ojean? Vivian? Okey, contohnya bil apa? Dalam kedai, kamu buka kedai kena bayar bil apa? First, bil elektrik, okey. Bil air. Lagi apa? Bil apa? Dia ada bil yang kita bayar kat majlis perbandaran tu apa?
Cukai. Cukai. Okey, itu adalah kadar bayaran. So, dia termasuk dalam operasi kita. Faedah atas pinjaman ni bukan selalu kan. Maksudnya, kita buat pinjaman dari bank, kadang-kadang kita terlupa nak bayar. Okey, faedah ni bukan selalu, so dia bukan operasi. Dapat bezakan? Okey, lagi satu yang ni, charter account ni, sebenarnya saya rasa ni soalan yang senang tapi ramai yang salah. Okey, kita ingatkan, kita akan buatkan account ni mengikut file, betul tak? Okey, 1,000 untuk aset semasa, aset semasa ialah 2,000 liability. So kita kena tahu account kenderaan ni adalah account bukan semasa. Okey, maksudnya dia tergolong di mana? Dia tergolong di 1,000, betul? Okey. So yang 30 ni kamu ada yang jawab. Okey, 1,000. Okey, kamu stroke. Kamu ikut balik 00. Sebenarnya nombor kat belakang 3 ni kamu boleh buat apa-apa saja nombor. Mungkin kamu nak buat 001 ke, nak buat 002 ke, nak buat 130, tak kisah. Ataupun kamu tuliskan dia 1,340. Okey, pun boleh, betul Okey, sama ada kamu tulis dalam bentuk yang ni ataupun bentuk yang ni dikira betul. Okey, alat tulis adalah dalam kategori apa? Belanja ya, cikgu dah tulis kat sana. Belanja. So samalah, bila kamu tulis jawapan ni ialah jawapan terbuka. Dia boleh apa-apa saja jawapan. Sama ada kamu tulis 6,000/042 ataupun kamu tulis 6,245, tak kisah. Okey, asalkan dia start dengan 6. Okey, lepas tu dia ada 4 digit lah, dia ribu lah. Okey. So yang ni dokumen sumber yang menunjukkan perniagaan. Okey, kat sini dia kata barang niaga rosak. Okey, kalau rosak kita nak pulangkan, kita guna nota kredit. Okey. Lepas tu kita ni beli. Okey, beli kat sini secara kredit. Bila beli sesuatu secara kredit, dia adalah apa? Invoice. Okey, dia adalah invoice. Okey, kita ke soalan yang terakhir dan yang untuk yang ni. Okey, beli kenderaan dengan cek. Kenderaan dan bank berkurang. Yang ni kesannya kenderaan bertambah. Okey, kenderaan bertambah, bank berkurang. Yang ni betul. Tapi kenderaan dan bank berkurang tu salah. Okey, pulangan jualan. Bila pulangan jualan, inventory dia dah, customer kamu pulangkan benda pada kamu, inventory kamu bertambah balik, account belum terima kamu berkurang. Maksudnya yang dia nak bayar tu berkurang. Okey, so ni benar. Okey, so sampai ke yang ni, sebenarnya cikgu dah susun. Okey, saya ingatkan dapat memudahkan kamu. Okey, yang warna yang ni ialah kita kena catatkan di akaun apa. Sekarang yang ni dia kena buat apa? Akaun perdagangan, akaun untung rugi, lepas tu kamu kena buat PKK. Okey, ada 3 benda tapi yang 2 ni kamu bergabung. Okey, yang ni dalam fail yang berasingan. Okey, so cikgu tunjukkan skema dia di sebelah tepi kat sini. Okey, boleh kiri kanan. Okey, skema ni disediakan oleh Cikgu Faliha. Okey, so ni imbangan duga yang kamu dapat. Kita akan mulakan dengan jualan. Okey. Yang Cikgu Faliha ni buat dalam bentuk apa tu? 3 lajur ni Tapi dalam buku teks kita belajar bentuk yang ni, betul tak? Saya tengok bentuk yenting. Okey. Dalam kelas yang cikgu ajarkan buat bentuk T kan? Rasa-rasa yang mana lebih mudah untuk kamu lihat? Saya lebih senang nak lihat ialah bentuk T. Okey. Sebenarnya dua-dua format sama ya. Okey. Dua format sama. Okey, kat sini kamu boleh nanti rujuk mana cikgu ada tak tertinggal markah.
Okey, maka yang pertama, kita start daripada inventory awal. Okey, so modal ni 15,000 ni kita tak payah tulis dulu. Kita start dengan ni, inventory awal dulu. Okey, inventory ni tulis 2,300 ni di sebelah debit. Okey, dapat satu markah 2630. Okey, kamu boleh buka kamu punya file lah. Okey, yang cikgu dah tanda. Okey, lepas tu kita akan sebelah kreditnya kita akan tulis jualan. Okey. Jualan bersih kamu dapat 49660. Kamu dapat satu markah. Okey. Boleh? Bila cikgu jumpa kamu punya jualan bersih 4966 sifar ni, okey, 49,660 ni satu markah. Okey, seterusnya markah yang ketiga adalah kamu ambil tuliskan belian, okey, belah debit belian tolak dengan pulangan belian. Okey, belian kamu nak tengok yang mana satu? Belian ialah yang sebelah debit Jualan adalah yang sebelah kredit ni. Okey. So debit ni kamu ambil 38240, kamu tolak pulangan pulangan belian. Okey, dia terbalik Kamu tolak dengan 680. Okey, ramai yang tersilap di sini. Kamu confused. Okey, tolak dengan pulangan belian. Sebab cikgu pun dah tulis kat sini kan, pulangan jualan dan pulangan belian. So, pulangan belian adalah pada kredit ni. So, bila kamu tolak betul, dapat 37560, dapat satu markah ya. Okey, so lepas tu, markah yang keempat adalah kedua-dua ni betul. Okey, maksudnya kamu tambah angkutan masuk dengan cukai import. Okey, tambah angkutan masuk ataupun cukai import, dapat satu markah. Okey, kamu kirakan, tambahkan semua adalah 39670 dan ni tak ada markah. Lepas tu kita tambahkan inventory awal dengan 39670 ni. Okey, kita tolak dengan inventory akhir. Inventory akhir, mana saya dapat 2,890 ni. Okey, kamu lihat soalan dia kat bawah ni. Kat bawah ni adalah inventory akhir 30. Tapi kenapa dia ada dua harga kat sini? Dia ada 3,250. Dia ada harga kos 2,890. Okey, ingat dia, inventory akhir ni kita pilih nilai yang rendah. Okey, pilih nilai yang rendah. So, kita akan catatkan, kita akan tolakkan kos barang yang dijual, tolak dengan inventory akhir. So, kamu dapat catatkan 2,890 ni dapat satu markah. Kos jualan, okey, kamu kirakan bezanya 39410 dapat satu markah. Okey, cari untung kasar ni. Macam mana nak cari untung kasar? Untung kasar ialah jualan bersih, tolak dengan kos jualan. So, kamu dapat 10250. Okey, dua belah seni seimbang. Kalau kamu tengok skema kat sini yang cikgu Faliha sediakan. Okey, sampai kat sini. Untung kasar ni Okey, dapat untung kasar ni 10250. Okey, apa tu satu OF, satu one with word. Okey, satu markah with words ni, okey, kalau kamu buat salah tapi kamu tambah tolak betul. Contohnya tadi inventory akhir kamu buat salah kan? Kamu buat 3,250 tapi kamu dapat kos jualan kamu. Okey, kamu tuliskan kos jualan, cikgu bagi kamu satu markah. Okey, nilai ni tak penting. Okey, untuk untung kasar dia kena satu markah dengan untung kasar ni lah. Okey, kena dua-dua tepat baru dapat markah. Okey, so lepas tu kita akan ke bawah ni adalah akaun untung rugi. Akaun untung rugi, sebelah kanan ialah hasil, sebelah kiri adalah apa? Belanja ya. Okey, so belanja kamu, tengok skema cikgu ni. Okey, nanti saya akan send skema ni dalam grup Okey, dia ada berapa elemen?
ada kadar bayaran, angkutan keluar, gaji, insurans, diskaun diterima, sewa dibayar, belanja runcit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 perkara ni semua betul dapat 3 markah. Kalau hanya betul 5 dapat 2 markah, betul 3 dapat 1 markah. Sekurang-kurangnya kena betul 3. Okey, nanti kamu semak siapa yang tak dapat markah penuh tu, kamu semak. Betul tak? Okey. Lepas tu dia punya hasil ialah 1,700 tambah dengan 320. Okey, 1 markah untuk dua-dua. Dua-dua ni betul baru 1 markah. Okey. So kita dapat untung bersih, kita untung saja RM30 saja yang kita untung. Okey. Lepas tu kita dah boleh buat penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan ni sama ada kamu buat bentuk T ataupun bentuk apa tak kecil sangat Saya besarkan. Okey, ni ialah bentuk T ya. Okey, nama syarikat, lepas tu kami nyatakan PKK pada tahun 30 Jun 20X. Okey, start daripada aset bukan semasa. Okey, ada 2 saja. Ni tak ada salah ejaan lengkapan dengan lengkapan. Okey, lengkapan ialah benda untuk lengkapan. Okey, so kat sini adalah aset bukan semasa 18,100 500 Aset semasa ada tunai, akaun belum terima, inventory akhir. So ketiga-tiga ni betul dengan jumlah dia 6,600, 2 markah. Okey, equity pemilik, modal tambah dengan untung bersih. Okey, untung bersih ni kalau kamu buat salah di sini tapi kamu bawa nilai dia kat sini, saya akan tuliskan 1 one off. Okey, maksudnya yang ni kan untung bersih kan. Okey, 30 ni kalau kamu buat salah pun kamu bawa mana 30 saya ni. Okey, penyata kedudukan ni. Okey, dia ada 1 markah one off Okey, yang kat sini untung bersih kat equity pemilik. Okey, asalkan kamu bawa ke sana. Lepas tu kamu tambahkan tolak ambilan. Okey, tolak ambilan kamu 2,620, dapat modal akhir 1 markah. Liability bukan semasa, hanya pinjaman saja ya, 4,500. Okey, liability semasa ialah yang ni akaun belum bayar dengan overdraft bank. Okey, so yang ni kalau bentuk T kamu boleh nampak kedua-dua seimbang. Kalau kamu buat dalam bentuk ni, kamu akan dapat yang ni. Seimbangnya 16910. Okey. Ada tak pertanyaan untuk yang ni? Tak ada. Tak ada. Okey, so nanti skema ni saya akan forward dekat group Kalau kamu salah tu, kamu boleh betulkan. Okey? Dekat kamu punya test pad lah. Boleh? So hari ini kelas kita hanya buat pembetulan untuk kamu punya pentaksiran ni lah. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan lagi kamu boleh message cikgu Okey. So Cikgu pembetulan buat dalam mana? Test pad yang kamu buat tu? Yang ABC? Yang objektif? Nak buat pembetulan ke? Tak perlulah objektif tu. Nanti cikgu send PDF tu pada kamu. Kamu tick sajalah guna kamu punya tu. Okey, kamu tick jawapan yang betul. Okey, boleh? Boleh. Okey, kalau okey tak ada apa-apa, kita jumpa esok. So hari Rabu cikgu bagi homework saja. Okey? Okey. Terima kasih semua. Terima Terima kasih cikgu. Sama-sama.